Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat, jutaan nikmat. Nikmat makan dan minum, nikmat menghirup udara yang segar, nikmat tempat tinggal dan lain-lain yang dikurniakan, yang diberikan, yang diumumkan kepada semua makhluk, kepada semua manusia, tidak kira beriman ataupun tidak. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat agama yang mengatasi segala nikmat yang lain, yang mengatasi apa sahaja yang dikatakan kenikmatan, kemewahan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan memberikan dunia ini kepada orang yang dia suka ataupun yang dia tidak sukai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan agama, akan berikan iman kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala suka, orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi sahaja. InsyaAllah pada rakaman kali ini kita akan sambung berkenaan dengan bab ataupun fasal lidah daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Khususnya kepada para jemaah di Surau Al-Munawwarah, Kampung Batu 17, dan juga kepada semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, beliau membawakan riwayat daripada Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, dan berkata Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila engkau melihat akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Berkatalah orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, berkatalah wali Allah, seperti Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila berlaku kelemahan, apabila berlaku sesuatu pada anggota tubuh badan terasa lemah, ataupun rezeki sempit, susah mendapatkan rezeki,
Maka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka akan melihat kepada pertama sekali melihat pada diri sendiri, dan akan melihat kepada hati, akan melihat pada tahap keimanan, akan lihat kepada sejauh manakah hubungan hati itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata orang-orang, kata alim ulama, apa sahaja yang berlaku yang di atas muka bumi ini, sama ada dari segi bala, musibah, dan apa sahaja kesusahan yang menimpa, adalah kerana amalan manusia, adalah kerana tangan-tangan manusia. Dan bertepatan dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kalaulah penduduk sesebuah kampung, sesebuah tempat bertakwa, beriman dan bertakwa, nescaya kami akan bukakan kepada mereka keberkatan-keberkatan daripada langit dan bumi. Bermakna bukan semata-mata bergantung kepada usaha-usaha tangan kita, bukan semata-mata bergantung kepada perancangan-perancangan manusia. Itu semua adalah penyebab, adalah perantaraan sahaja. Yang sebenarnya segala manfaat dan mudarat ini, rezeki ataupun tertahannya rezeki, kemewahan dunia, keperluan dunia ini cukup tak cukup, ini sebenarnya bergantung kepada amal-amal manusia, yang dengannya apabila amal manusia dibetulkan, amalan agama itu dikuatkan, hati-hati manusia kembali kepada Allah Subhanahu Taala, kembali beriman kepada Allah, maka akan turunlah keberkatan daripada langit dan keluarnya keberkatan daripada bumi. Sebab itu kata Imam Malik bin Dinar, kalau kita terasa lemah badan, terasa tertahan rezeki, maka lihatlah pada hati, lihatlah pada lidah. Mungkin kamu telah bercakap perkara yang dilarang, ataupun mungkin telah keluar daripada lidah kamu perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Oleh kerana lidah ini merupakan ketua lah kepada anggota badan yang lain, maka ia akan memberi kesan kepada anggota badan kita. Jadi kalaulah berlaku hati itu terasa keras, hati keras ataupun lemah badan, ataupun rezeki tertahan, mana hati itu rasa berat untuk beramal, hati itu rasa bila tak tertarik ke arah kebaikan-kebaikan, tak tertarik ke arah amalan-amalan, ataupun badan rasa lemah untuk beramal dan untuk bekerja mencari rezeki pun jadi susah, maka yang mula sekali perlu dimuhasabahkan ialah lidah kita. Di zaman kita ini, di akhir zaman yang mana kita ini menuju ke arah akhir zaman ini, pelbagai ujian. Lidah kita ini bukan setakat lidah yang zahir, bahkan mungkin lidah kita yang pastilah lidah kita yang zahir ini, yang dengan sebab lidah ini kita bercakap, dengan sebab lidah ini kita bertasbih memuji Allah, menyebutkan perkataan-perkataan yang baik, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Namun begitu, ada juga perantaraan, ataupun ia seolah-olah lidah kita, tapi lidah yang majazi, lidah kiasan sahaja, iaitu apa-apa yang kita sampaikan, kita tulis di media sosial, contohnya di alam maya, yang mungkin ianya mewakili lidah kita senyap di sini, tapi kita bercakap di luar sana, ia akan memberi kesan juga kepada kita. Maka itu juga kita perlu muhasabah. Kalau tulisan-tulisan ataupun komen-komen itu yang negatif, yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya, maka ia juga tetap memberi kesan kepada hati kita, pada tubuh badan kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sekali memegang lidahnya dan berkata, inilah, sambil pegang lidah tu,
sambil berkata, inilah yang akan mendatangkan kepada aku segala tempat kebinasaan. Berpunca daripada lidah. Ada sebahagian orang memang penyebab dia terlibat dalam perkara-perkara yang akan menjurumuskan dia kepada kebinasaan ialah lidah. Ada sebahagian orang dia memang tidak banyak bercakap, tak banyak bercakap dan memilih untuk berdiam, maka perbuatan itu adalah bagus bagi mengelakkan diri daripada fitnah-fitnah dalam menggunakan lidah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap perkara yang baik. Bila nak keluar je suara, keluarkan perkataan, mestilah perkara yang baik. Didahulukan dengan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, dan juga mengajak kepada kebaikan, berbual perkara yang baik dengan keluarga, ibu bapa, isteri dan suami, anak-anak, mengajar anak-anak pelajaran agama. Kemudian barulah perkara keperluan hidup. Contoh orang yang mencari rezeki, yang perlu bercakap, perlu bermuamalat, bermuasyarah. Dan apabila tidak ada keperluan tentang itu, awliyasmut, ataupun diam saja. Maksudnya jika tidaklah bercakap perkara-perkara yang baik, maka hendaklah diam. Hendaklah diam sahaja. Maka oleh kerana itu, kita perlu muhasabah. Bagaimanakah kita hendak mengawal selain daripada lidah, anggota lidah kita ini, kita juga hendaklah menjaga perkara-perkara yang mewakili lidah kita. Kalau bukan berhadapan dengan manusia, tapi yang ditujukan juga kepada orang-orang, yang juga akan dicatatkan oleh malaikat. Sebelum ini pernah disebutkan, janganlah sampai kita sibukkan malaikat Raqib dan Atid itu yang bekerja untuk menulis amalan kita, daripada tidak menulis apa-apa atau menulis kebaikan, tapi kita sibukkan mereka menulis semata-mata untuk menulis perkara-perkara yang tidak baik yang keluar daripada mulut kita, yang keluar daripada lidah kita. Dan ketahuilah, kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ketahuilah olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau harus yang sia-sia. Maka jika ia taat, seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar-besar. Dan jika ia ada maksiat, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi. Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin yang menulis amalan-amalan manusia, dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia, yang membacanya di hadapan Allah Taala pada hari kiamat,
pada ketika huru-hara yang bersangatan besar, dan pada ketika lapar dan dahaga dan tidak berpakaian. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, lidah ini nampak kecil dan bercakap itu nampak mudah, namun begitu ianya akan ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Kalau yang baik, maka manfaatnya sangat besar. Kita lihat manfaat mengajak kepada kebaikan walaupun dengan satu perkataan, jom, mari. Contohnya mengajak orang kepada sembahyang, walaupun satu perkataan ataupun satu ajakan. Tidak perlu perkataan-perkataan yang, tidak perlu ayat-ayat yang tinggi-tinggi, yang fasih. Tidak perlu bawa dalil-dalil, tetapi dengan penuh ke hikmah dan keazaman, maka diajak seseorang kepada kebaikan. Jom ataupun marilah kita sembahyang. Kita lihat orang-orang yang berdakwah, maka bukan semua orang yang pandai bercakap, tetapi tanpa bahkan ada orang yang mengajak orang kepada kebaikan, ya, orang-orang yang buat dakwah ini, orang yang bisu pun ada, mana dengan isyarat. Walaupun tak boleh gunakan lidah untuk keluarkan suara, keluarkan kalimah, tetapi dengan isyarat itu pun menjadi perantaraan. Maka dengan sebab itu, kita yang boleh bercakap ini, hendaklah kita selain daripada gunakan untuk keperluan hidup kita, maka kita pastikan apabila kita bercakap ianya untuk kebaikan ataupun yang harus, yang tidak sia-sia, yang masih ada manfaatnya. Jika tidak, para malaikat terpaksa tulis. Katakan patutnya satu hari kalau nak tulis pun tak berbaloi lah. Kita menyebabkan malaikat menulis perkataan-perkataan yang buruk ataupun perkara-perkara yang tidak ada manfaat yang keluar daripada lidah kita. Kerana apa? Kerana malaikat ini mereka menjalankan tugas dengan penuh amanah. Tak ada satu pun tertinggal. Tidaklah mereka kalau dengar ataupun mereka tahu perkataan-perkataan yang tak baik itu mereka skip, ataupun ada perkataan yang baik mereka tak tulis. Tak ada satu pun tertinggal. Dan semuanya itu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Ketika berada di padang mahsyar, ketika dihisap. Maka sebab itu beruntunglah orang yang hanya mengucapkan perkataan yang baik ataupun dia diam, kerana kuranglah hisapnya pada perkara ataupun pada bab bercakap. Begitu juga kalau di padang mahsyar nanti, beruntunglah siapa yang hisapnya mudah. Bahkan siapa yang hisapnya susah pun, walaupun bukan bukan perkara-perkara yang merupakan dosa ataupun kesalahan, tapi hisapnya berat, hisapnya detail, disusahkan, maka itu juga akan dikira sebagai satu kesusahan di hari kiamat kelak. Orang yang berjaya ialah orang yang sama ada bighairi hisab, tanpa hisab, masuk syurga tanpa hisab. Ada segolongan di kalangan orang-orang beriman, orang-orang yang terpilih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih atau memasukkan kita di kalangan mereka, iaitu orang yang bukan kata hisab itu sekejap, tapi di skipkan, diangkat, dibatalkan ataupun tidak perlu dihisap, terus saja masuk ke syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana pilihan mereka itu terpilih di kalangan orang-orang yang begitu. Dan juga dengan sebab lidah ini, bagi orang-orang yang memikirkan tentang hisab ini, maka tidak kita perlu gunakan untuk perkara-perkara yang akan memberikan kejayaan di dunia dan di akhirat, iaitu memperbanyakkan, membasahi lidah kita dengan zikrullah, dengan berzikir.
orang-orang wali Allah, ulama-ulama terdahulu, mereka benar-benar mengambil berat tentang berzikir, sehingga sama ada mereka akan gunakan lidah untuk bercakap keperluan hidup yang betul benar-benar perlu, ataupun untuk perkara agama, baca Al-Quran, berzikir, mengajar ilmu dan sebagainya. Selain daripada itu, semuanya dihabiskan dengan, kalau berseorangan contohnya, dihabiskan dengan berzikir. Sehingga mereka berkira-kira pula, tak nak sampai keperluan dunia ni terlebih. Sehingga mereka, kalau ada satu kisah, mereka asalnya makan tepung, yang dengan tepung itu akan ambil masa yang lebih. Jadi apabila mereka tukar kepada sumber ataupun asas makanan yang lain, mereka boleh habiskan makanan itu dengan tempoh yang lebih singkat. Walaupun tak banyak beza, tapi boleh bertambah jumlah zikir. Sebab bila masa makan kan, tak boleh nak berzikir lah. Dalam hati boleh, ataupun sambil-sambil. Tapi secara penuhnya, kalau nak habiskan makanan lama, maka zikir pun kurang. Oleh kerana itu, mereka sanggup tukar kepada makan makanan yang sekejap je makan. Sebab apa? Bukan nak cepat buat benda lain, tetapi supaya boleh tambah masa berzikir kepada Allah. Ada disebutkan dalam satu hadis bahawasanya penghuni syurga, orang-orang yang masuk ke dalam syurga, di mana di dalam syurga itu tidak ada sebarang kesedihan, penyesalan. Namun begitu, orang-orang di ahli syurga ini, ada satu perkara yang mana menjadi satu penyesalan lah, menjadi satu perkara yang terkilan, iaitu masa-masa yang dihabiskan di dunia ini tanpa berzikir. Sebab itulah, sebagaimana hadis yang masyhur, hadis terakhir di dalam kitab Imam Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala, tentang tasbih subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Bahawasanya dua kalimah ini, dua lah, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, dua, ialah dua kalimah yang ringan di lidah. Maknanya bila ringan di lidah, bukanlah menjadi satu bebanan pada anggota lidah ini. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, dalam apa juga keadaan pun boleh disebutkan. Namun begitu, berat kalimah ini, berat timbangannya di mizan nanti, di timbangan di padang mahsyar, dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seperti berzikir ataupun menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, nama Allah, zat yang maha berkuasa, yang menciptakan segala-galanya, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang nama bagi zat itu, yang dia sendiri menamakannya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allah bukan kalimah yang biasa-biasa, bukan sebarangan kalimah yang paling agung, yang paling suci. Maka apabila disebutkan, walaupun dengan semata-mata kalimah Allah, sangat besar, sangat tinggi nilainya. Jadi kalimah Allah juga ringan, Allah, sehingga kan betapa besarnya, betapa tinggi keberkatan nilainya. Sebelum hari kiamat nanti, dunia ini masih dikekalkan dengan sebab adanya orang yang masih ucapkan Allah, Allah. Bermakna manusia, hanya ada manusia yang hanya mengucapkan Allah, mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa amalan-amalan yang lain. Memang keadaan pada hari kiamat. Dalam hadis lain pun ada disebutkan orang-orang tua di kalangan lelaki dan wanita, mereka hanya mewarisi ataupun tahu kalimah la ilaha illallah, tak ada dah amalan-amalan lain.
terhapus dah pupus dah amalan-amalan yang lain, namun tetap juga memberi manfaat kepada mereka. Jadi apatah lagi zikir Allah beserta dengan amalan lain, beserta dengan memenuhi segala rukun-rukun, memenuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun zikir Allah beserta dengan zikir-zikir yang lain, yang warid yang lain, seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pastilah lebih bermanfaat. Maka perkara itu bukanlah sukar sangat nak difahami. Yang pastinya bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita mengambil peluang untuk gunakan lidah kita dengan sama ada yang baik, ataupun kalau tak ada sangat ilham, idea, ataupun tak ada perkara nak dicakapkan, maka diam juga termasuk di dalam perkara yang menyebabkan yang menyelamatkan seseorang itu daripada terjatuh ke dalam fitnah. Kita di akhir zaman ini, bagaimana pesan daripada alim ulama kita yang mana mereka mengambil pelajaran daripada hadis-hadis Nabi SAW, iaitu di akhir zaman nanti akan berlaku banyak fitnah, bahkan fitnah-fitnah terhadap agama, terhadap amalan agama. Maka ketika itu orang yang menjauhkan diri daripada fitnah itu, menjauhkan diri daripada menyebutnya, daripada terlibat dengannya adalah lebih baik. Satu hadis ada menyebutkan yang mafhumnya, yang kesimpulannya ialah ketika fitnah itu tersebar, berlaku, maka orang yang tidur lebih baik daripada orang yang berbaring. Orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, ataupun dan orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang menunggang kenderaan. Ini bermakna lagi jauh, ataupun lebih menjauhkan diri daripada fitnah adalah lebih selamat dan lebih baik. Dan oleh kerana di zaman kita ini juga melibatkan diri ataupun menulis, menghantarkan komen juga termasuk, ataupun seperti mewakili lidah. Maka oleh kerana itu hendaklah kita berhati-hati. Walaupun ada bahagian, memang ada perkara-perkara terutama di kalangan asatizah, alim ulama, yang mereka perlu perbetulkan, yang mereka perlu sampaikan. Bukan semua perkara yang didiamkan. Namun begitu, kita sebagai orang awam, orang biasa, hendaklah mengambil jalan berhati-hati. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara, dan mudah-mudahan kita terselamat daripada fitnah-fitnah yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT mengangkat segala musibah daripada kita, dan juga memberikan rezeki yang menipah ruah. Apabila penduduk sesebuah tempat beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami, Allah Subhanahu Wa Taala, akan bukakan keberkatan rezeki daripada langit dan bumi. Maka oleh itu hendaklah kita sama-sama kembali beriman dan bertakwa kepada Allah, kembali rujuk kepada amalan-amalan agama di waktu fitnah, di waktu zaman wabak dan fitnah ini. Hendaklah kita, selain daripada berikhtiar, hendaklah kembalikan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbetulkan keyakinan bahawasanya penyakit, ubat semua daripada Allah, dan apa yang kita ikhtiarkan semuanya bergantung kepada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.